A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pemudahcara Profesor Madya Dr. Khairul Nizam bin Makno dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, pada sesi kali ini saya akan membentangkan satu tugasan kuliah daripada kursus AKP 2242, Kepimpinan Dakwah dan Integriti dalam Pekerjaan, sebagai memenuhi syarat persijilan sijil pembimbing ibadah haji, SPIH, tabung haji dan USIM. Dan kami daripada kumpulan 6 Lambayan Kaabah yang diketuai oleh Ustaz Nur Effendi Hamid dan 10 kami dalam 10 orang ahli. Ini tugasan yang sesungguhnya lah, dalam menyempurnakan misi SPIH ini. Dan untuk tugasan kali ini kami diberikan satu arahan yang jelas dan juga terperinci untuk kami selesaikan perbincangan 3 item yang dikehendaki. Maka daripada arahan ini, maka kami simpulkan tugasan ini kepada 3 kandungan, iaitu yang pertama, isu-isu kepimpinan dalam kalangan pembimbing ibadah haji dan umrah, yang saya ringkaskan menjadi PIHU serta faktor-faktornya. Yang kedua, cadangan aktiviti dakwah oleh PIHU kepada jemaah haji dan umrah. Dan yang terakhir, cabaran-cabaran dalam mengekalkan integriti PIHU serta cadangan kaedah atau modul penyelesaiannya. Baik, kita mulakan yang pertama, isu-isu kepimpinan dalam kalangan pembimbing ibadah haji dan umrah, ataupun ringkasnya PIHU serta faktor-faktornya. Di sini kami gariskan ada 3 isu. Yang pertama, isu kepimpinan yang mirip kepada gaya autokratik. Autokratik ini makna satu pihak lah lebih berkuasa daripada pihak pemimpin, suka mengarah dan seumpamanya. Gaya ini tidaklah salah pada sepanjang masa, tetapi jika ia berlaku sepanjang masa, maka ia boleh memberikan mudarat sama ada kepada pemimpin tersebut ataupun kepada orang yang di bawah kepimpinannya. Maka dalam konteks pembimbing ibadah jemaah haji ataupun umrah ini, terdapat segelintir PIHU, pembimbing ibadah, yang suka ataupun hanya gemar memberikan arahan kepada jemaah haji dan umrah. Mereka tidak cuba untuk berbincang dengan para jemaah terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan ataupun tindakan. Bagi PIHU tersebut, arahannya adalah bersifat muktamad dengan izin final dan mesti dipatuhi. Dan mereka juga jarang turun padang serta mendengar permasalahan jemaah, apatah lagi ingin membantu para jemaah menyelesaikan permasalahan mereka. Ini maknanya bukanlah kita kata tuduhan, mungkin berlaku pada segelintir kecil para PIHU. Dan faktor yang dikenal pasti, PIHU yang terlibat mungkin beranggapan bahawa arahan dalam skop ibadah ini, hukum haji ataupun umrah, ia adalah bersifat mandatory, mesti dipatuhi, wajib dipatuhi, tidak boleh dibantah, dan akan menimbulkan banyak polemik, masalah jika terlalu banyak ruang diberikan dalam perbincangan dan juga memberikan pandangan. Khususnya yang kedua, isu kurang peka terhadap keperluan semasa. Segelintir PIHU ataupun pembimbing ibadah ini juga bersifat statik, dan tidak mempedulikan perubahan masa dan persekitaran mereka. Mereka masih bertindak dengan kaedah lama 10 ataupun lebih tahun yang lalu, yang mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang. Juga terdapat segelintir PIHU yang masih terkial-kial untuk mengejar kemajuan hari ini, khususnya penggunaan ICT yang kian canggih dan kompleks. Hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dan tersisih daripada arus perdana.
Banyak perkara kita memerlukan kepada penggunaan ICT dalam apps dan sebagainya. Maka bila tidak ditangani dengan baik menyebabkan berlaku banyak masalah. Antara faktor yang dikenal pasti ialah pihak tersebut sudah ataupun terlalu berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan potensi diri mereka. Yang ketiga, yang terakhir, pihak yang tidak peka arahan pihak atasan, pihak penganjur, serta bertindak sendiri. Ada juga pihak yang bergerak dalam dunianya sendiri, kompon-komponnya sendiri. Arahan pihak atasan kadang-kadang tidak dipedulikan sebab mereka, di samping mereka dengan jemaah, mereka juga ada pihak penganjur, pihak package ataupun tabung haji sendiri. Mereka beranggapan bahawa mereka telah lama berkecimpung dalam bidang ini, dah hotai dah, dan dapat melakukan tugasan yang diberikan dengan baik. Hal ini menyebabkan mereka suka bertindak sendiri tanpa merujuk pihak atasan, yang akhirnya boleh menimbulkan banyak masalah lah. Masalah koordinasi, penyelarasan dan sebagainya. Antara faktor yang dikenal pasti ialah mereka sudah terlalu lama berkhidmat. Ataupun juga yang kurang berpengalaman dalam organisasi ini juga boleh membawa kepada masalah ataupun isu yang telah dinyatakan. Baik, seterusnya kita nak bincang poin yang kedua dalam tugasan ini, cadangan aktiviti dakwah oleh pihak kepada jemaah haji dan umrah yang boleh dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan, cuma boleh diperkasakan. Antaranya memperkasakan majlis ilmu dan amal, ditambah dengan program bimbingan yang sedia ada, boleh ditambah kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan fardu ain, fiqh, tauhid dan juga tasawuf dan lain-lainlah, sirah Nabi dan sebagainya. Di samping melakukan praktikal dalam, contohnya dalam berselawat, berzikir dan sebagainya. Membanyakkan juga aktiviti ziarah dan silaturahim dalam kalangan jemaah, dan juga dengan pembimbing ini, sama ada ziarah dalam bilik ke bilik ataupun ziarah luar, seperti yang telah dilakukan pada masa ini. Seterusnya yang ketiga, mengadakan jamuan, sama ada yang ringan ataupun berat, dengan pengisian-pengisian yang santai, tazkirah ringkas. Dan juga jemaah perlu dimanfaatkan penggunaan ICT dan media terkini demi kebaikan bersama. Media sosial yang ada boleh dimanfaatkanlah untuk kebaikan bersama, boleh bertukar-tukar pandangan, kemusykilan dan sebagainya. Dan terakhir yang dicadangkan ialah dengan menganjurkan pertandingan yang sesuai seperti yang dibuat oleh tabung haji, contohnya pertandingan tilawah Al-Quran, hafazan, azan, syarahan agama dan sebagainya, serta bertukar-tukar hadiah sesama mereka untuk mengeratkan hubungan dakwah dan ukhuwah. Yang terakhir dalam pembentangan ini ialah cabaran-cabaran dalam mengekalkan integriti pihak serta cadangan kaedah ataupun modul penyelesaiannya. Saya ringkaskan kepada 3 cabaran. Yang pertama, pertemuan antara amanah tugasan dengan kepentingan diri. Kadang-kadang ada juga pihak yang terjebak dalam konflik kepentingan diri ini, maka kita cadangkan agar dimantapkan ilmu dan amal mereka dengan mengikhlaskan diri dalam tugasan, dan juga melakukan pembincangan dua hala antara pihak dengan pihak pengelola untuk kebaikan bersama. Kalau perlu dinaikkan kadar allowance dan sebagainya, maka boleh dipikirkan bersama. Cabaran yang kedua, persekitaran yang cepat berubah, terutamanya yang memberikan impak buruk dari aspek sosioekonomi, teknologi dan sebagainya. Maka cadangan penyelesaian ialah dengan memberikan nilai tambah kepada diri sendiri pihak itu, sentiasa peka dan memahami perubahan. Pihak mesti bersikap proaktif, informatif dan interaktif, tidak menunggu apa saja yang datang. Mereka mesti merebut peluang dan mencari informasi yang sepatutnya, dan juga melakukan perbincangan bersama antara pihak pengelola dan juga jemaah untuk kebaikan bersama. Dan yang terakhir, cabaran yang ketiga, jemaah yang kian celik dan peka dengan isu-isu yang melingkari mereka. Mereka tidak lagi boleh diarahkan sesuka hati, mereka boleh bertanya dan sebagainya. Maka cadangan penyelesaiannya
pihak perlu bersedia dengan segala ilmu dan kemahiran yang dia perlukan. Bukan sekadar ilmu agama, tapi ilmu dunia yang diperlukan. Mereka mesti sentiasa berinteraksi dengan jemaah serta memahami kehendak dan keperluan para jemaah, dan khususnya menyantuni jemaah dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Itulah sedikit perkongsian yang boleh kami sampaikan. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kami dan semua. Sekian, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.